Cikgu mula sekarang. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Hari ini kita jumpa lagi dalam kelas PSV. Okey, so cikgu akan masih lagi dalam bab 2 iaitu seni lukisan. Cuma kita akan masuk bahagian eksplorasi dan ekspresi. Okey, minggu ni lah, kelas sebelum ni kita telah pelajari tentang aliran seni. Okey, untuk hari ini kita akan mulakan eksplorasi lah. Okey, untuk mendapatkan bayangan, sebab ada yang tak masuk Google Meet hari tu. Okey, lihat skrin cikgu ni. Cikgu ada nyatakan tentang Okey, eksplorasi. Hari ini kita akan belajar tentang eksplorasi seni, iaitu meneroka hasil karya seni lukisan melalui aktiviti lakaran. Okey, kita akan mula melukislah dalam tajuk seni lukisan. Okey, ini eksplorasi dan kita akan buat ekspresi juga. Ekspresi iaitu menghasilkan karya seni lukisan berdasarkan aliran dan gaya. So, melukislah, kerja melukis. Okay, so hari tu cikgu minta awak buat nota. Yang tu semua termasuk dalam persepsi seni. So, sepatutnya siapa yang telah buat nota, dia dapat menjelaskanlah seni lukisan barat mengikut abad pilihan. Aliran dan pelukis dan karya, semua tu patutnya dah ada dalam genggaman tangan lah. Alright. Okey, selepas awak dah hasilkan karya seni nanti, eksplorasi dan ekspresi, kita akan pergi kepada apresiasi iaitu minggu depan, di mana awak kena mempamerkan hasil karya seni lukisan awak. Kita akan post dalam grup sahaja dan kita akan buat sesi kritikan minggu depan. Okey? So, minggu ni kita akan melukis. Okey, yang baru masuk sila tulis nama penuh dan kelas di bahagian chat sebab cikgu akan buat catatan kehadiran nanti. Okey. Okey, siapa yang ada buku teks boleh rujuk buku teks masing-masing. Yang tak ada buku teks, awak tengok skrin saja, cikgu paparkan buku teks untuk awak. Okey, muka surat 43. Cikgu, ya? Wana nak masuk. Mana nak masuk? Tak ada? Ke dah masuk? Wana. Oh, dia belum masuk lagi kot. Minta dia masuk semula. Ke dia silap link? Okey. Saya teruskan. Okey, muka surat 43, sila tengok muka surat 43. Okay. Ini ke warna? Bukan je. Tak apa, saya teruskan. Okey, muka surat 43, eksplorasi seni. Okey, dalam eksplorasi seni, cikgu akan minta, sepatutnya dalam buku teks ni, dia minta awak buat secara berpasangan. Okey, secara berpasangan. Tetapi sebab pandemik ni ada kekangan, kita tak berjumpa, kita tak datang sekolah. Oleh itu, cikgu minta semua orang buat secara individu lah. Okey, buat secara individu. Setiap orang kena buat kerja ini secara sendiri. Okey, apa yang perlu buat? Dalam buku teks, okey, siapa yang tak ada buku teks boleh rujuk buku teks digital. Kita telah bincangkan tentang aliran dan karya-karya yang terlibat. Ini semua. So, dari semua karya-karya tersebut, pilih satu untuk awak jadikan sebagai eksplorasi. Awak nak pilih yang ni ke Lee Krasner punya karya ni,
Ataupun awak nak pilih yang ni ke. Okay. So contoh yang dipaparkan di muka surat 43 tadi. Contoh yang dipaparkan ialah karya dari Lee Krasner iaitu Seated Note. Dia bagi contoh karya yang ini. Awak nak buat karya lain pun boleh. Apa yang awak perlu buat? Awak perlu dia kata kat sini perbincangan. Kalau awak buat sendiri, awak kena buat eksplorasi sendirilah. Google, cari tentang karya tersebut. Apa maksud karya ni? Apa image yang dipaparkan dalam karya ni? Nampak macam rupa bentuk segitiga-segitiga je. Tak ada rupa bentuk. Sebenarnya ada maksudnya. So, awak kena search. So, cikgu buat contoh. Nama dia Seated Note. Awak pergi Google, type Seated Note by nama pelukis Lee Krasner. Bila awak Google, dia akan keluar macam-macam dan kebanyakannya semua bahasa Inggeris. Jadi kena translate sikit lah. So awak boleh search apa maksud karya tersebut. Cuba tengok kat sini. Krasner created Seated Note right around the time she began to associate with the American abstract artists, where she met her husband Jackson Pollock. Dia ceritakan sejarah dia buat karya ni. Masa tu lah dia jumpa dengan suami dia yang bernama Jackson Pollock. Kalau awak search tentang Jackson Pollock ni pun dia seorang pelukis yang sangat terkenal dengan lukisan ekspresionisme. So karya ni tentang apa? Showing remnants of Cubism. So kat sini kita tahu bahawa ini adalah aliran Cubisme. Kalau awak check balik buku teks, ada aliran Cubisme. This charcoal shows, maksudnya dia menggunakan media charcoal, shows Krasner experimenting with abstraction in a fashion both raw and evocative. So kena translate sikit lah. Kalau tengok contoh dalam buku teks, ini adalah ulasan, analisis. Jadi analisis inilah yang awak perlu buat. Analisis tentang karya ni dari perspektif pandangan awak sendiri. Apa yang awak rasa lukisan ni bermaksud? Apa maksud sebenar? Kita tengok apa dia tulis. Lukisan Lee Krasner ini bertajuk Seated Note telah dihasilkan pada tahun 1940. So, awak boleh mulakan eksplorasi dengan mengetahui tahun bila dihasilkan. Awak boleh tulis ayat pertama, tahun bila dihasilkan. Lukisan ini bersifat abstrak. Tahu tak apa maksud abstrak? Cikgu nak tanya kelas. Yang bermaksud. Cikgu nak tanya siapa ya? Akma. Who's Akma? Siti Akma ni. Akma ada. Akma buka mic. Cuba awak ulaskan apa yang awak faham tentang perkataan abstrak. Akma ada? Where is Akma? Akma. Apa yang awak faham tentang abstrak, perkataan abstrak? Ke mic rosak? Cikgu saya masuk. Yelah. Akmal masuk. Akma ada ke? Kalau tak ada, cikgu pilih orang lain. Adam Najmi ada. Buka mic. Ataupun boleh chat di tepi. Apa yang dimaksudkan dengan abstrak? Perkataan abstrak. Awak rasa apa maksudnya? Apa yang dimaksudkan dengan abstrak? Ada tak Adam Najmi kat sini? Senyap lah. Takut nak jawab. Ada yang nak volunteer tak? Akmal? Mama Akmal? Ada gitu. Buat apa ya kau? Apa maksud abstrak?
Abstract. Tanya orang lain je ke? Saya tengah cari je. Dari dah left dah, takut kena tanya. Okey, cuba tengok sini, cikgu googlekan abstract. Maksud abstract adalah, okey tengok sini, maksud dia adalah relating to or denoting art that does not attempt to represent external reality. Maksudnya abstract ni dia tidak menggambarkan sesuatu yang realistik, yang realiti. Tetapi dia nak mencapai satu benda yang realistik tu, dia menggunakan shapes, colours and textures. Dia menggunakan bentuk, warna dan texture. Apa texture? Permukaan. Texture. Untuk jalinan, untuk mengetahui tentang sesuatu tu. So maksudnya macam ni, tengok balik buku teks tadi. Awak tengok gambar ni, awak takkan nampak dia punya rupa realistik dia secara terus. Dia tak nampak macam orang, tetapi dia menggunakan shapes, bentuk-bentuk bersegi-segi. Dia menggunakan warna, ni bahagian gelap, ni bahagian cerah. Dia menggunakan jalinan, garisan-garisan untuk menunjukkan bentuk manusia tersebut. Walaupun secara tak terus. So Tak nampak ni kau. tak nampak? Tak nampak? Tak nampak macam manusia. Oh, tak nampak macam manusia, ya ke? Kalau awak tengok sekali imbas, memang tak nampak macam manusia. Tapi bila awak tengok, awak cuba tengok dia punya gelap, cerah kat mana. Ni kepala. Okey, ni tangan dia. Ni badan. Ni kaki. Dia tengah duduk atas kerusi. Ni kerusi. Ini cermin ataupun tingkap. Cikgu tengok macam tingkap. Tingkap ada pokok kat sini. Tingkat je. So kalau awak tengok secara mendalam, sebenarnya boleh nampak manusia duduk di atas kerusi. Tajuk dia pun seated note. Maksudnya orang tu tengah duduk atas kerusi. So itu bermaksud abstrak. Benda yang kita tengok secara terus memang tak nampak realistik, tetapi dia akan mencapai dia punya, maksudnya awak dapat nampak manusia tu kira tercapailah dia punya target dia untuk orang tahu bahawa ini adalah manusia. Cuma dia tak realistik. Dia menggunakan bentuk, tekstur dan warna. Okey, seterusnya dia cakap apa? Lukisan ini kelihatan seperti sebahagian daripada figura manusia sedang duduk. Cikgu cakap dah tadi kan. Garisan melengkung, lurus dan bersegi dihasilkan secara bertenaga, ekspresif dan membangkitkan perasaan. Kalau awak pernah menghasilkan karya menggunakan cakul atau arang, sebenarnya awak boleh nampak kat sini kesan garisan ni adalah kesan yang bertenaga. Okey, dia menggunakan stroke yang agak tak puas, tak nampak muka cikgu. Okey. Bila awak guna cakul, ada lagi yang nak masuk. Okey, bila awak gunakan cakul, dia adalah senang saja nak digunakan. Okey, awak hanya tekan, dia akan keluar hasil cakul. Dia berbeza dengan awak gunakan cat air atau cat poster. Yang tu awak kena berjaga-jaga, kena jaga air, kena jaga warna. Tapi kalau cakul, arang, awak hanya tekan untuk menghasilkan garisan. So dia sebenarnya mudah untuk digunakan. Macam awak gunakan pensel. Itu adalah arang. Okey, so kalau tengok ni, dia buat dengan sangat bertenaga. Garisan-garisan ni. Syung, syung. Macam tu. Sound effect. Okey. Semangat perangan. Okey, penggunaan arang membolehkan lukisan yang dibuat secara spontan dan bebas. Itulah cikgu cakap tadi. Lukisan ini juga menggambarkan satu pendekatan anti-figuratif. Okey, maksud dia bukan figura lah. Dia tak nampak macam figura. Mengelakkan daripada menghasilkan figura secara realistik. Okey, ini satu contoh karya yang dia buat analisis.
So awak boleh pilih mana-mana karya dalam buku teks. Mana-mana je, tak kisahlah. Yang ni ke ikan, fish and scales. Buat satu analisis tentang karya ni. Apa yang awak nampak, kenapa dihasilkan begitu, dia guna media apa, crayon. Okey. Tahun bila dihasilkan? 18 bukan. Tahun bila? 1959. Okey, so pilih mana-mana karya, buat eksplorasi. Okey, itu yang tugasan pertama. Awak perlu buat eksplorasi tentang maksud karya tersebut. Okey, setakat ni faham tak? Setakat ni faham tak? Ke ada soalan? Cikgu tak berapa nak dengar korang punya mic ni kena type kot. Boleh lah, boleh lah. Boleh lah. Siapa yang boleh lah tu? Boleh lah. Okey, kalau tak faham terus tanya. Tanya dalam chat pun tak apa. Okey. Tak apa dah buka mic ni tu. Okey, cikgu teruskan. Assalamualaikum. Cikgu teruskan. Yang Habibi. Iqmal. Okey, cikgu teruskan dengan yang ni. Okey, lepas awak dah buat analisis tentang karya tersebut, kita mulalah lakaran. Okey, lakaran tersebut, okey, contohnya macam yang ni. Buat lakaran kasar sahaja. Garisan mana yang awak nampak, okey, tiru semula tapi tak adalah detail macam yang tadi. Cuma awak lukis secara kasar sahaja. Dan awak labelkan. Maksudnya dia labelkan ni apa? Ni siling, ni dinding, ni kerusi, cermin, aksi duduk. Kalau macam ikan tadi, mana ikan tadi? Ikan. Awak label apa? Sini awak label mata ikan, ikan besar, ikan kecil, label lah. Ini apa? Kita panggil apa? Scales. Bukan sirip. Apa tu? Sisip. Scales apa? Sayap. Sayap. Bukan sayap. Betul apa? Apa? Sisik kan? Baru nak ni. Sisik. Okay, so awak labelkan ni sisik, ni ekor ikan. Okay, gitu. So awak buat secara kasar supaya awak tahu apa benda yang dimaksudkan dalam karya tersebut. Kemudian awak buat sedikit teknik lukisan. Awak eksperimen sikit kat tepi. Semua ni awak buat dalam satu helai A4 sahaja. Kalau ada buku biru tu, buat dalam kertas lukisan yang di tengah-tengah buku biru. Okey, buat eksperimentasi satu A4, buat semua ni. Buat lakaran kasar, buat teknik lukisan, eksperimen lah. Awak nak pakai garisan selari ke, nak pakai teknik gosokkan ke, loretkan ke. Okey, eksperimen dengan pelbagai media. Kalau kat rumah tu ada arang, ada pensel, cuba tengok mana yang sesuai. Eksperimen kat tepi, calik-calik je warna tu. Okey, untuk seterusnya lakaran kenit ni, thumbnail sketches. Yang ni adalah rekaan awak sendiri. Kita ambil ilham idea daripada karya yang asal, tetapi kita jadikan karya awak sendiri. Maksudnya awak kena ubah. Okey, so awak tengok dalam buku teks ni, dia ambil ilham orang duduk. Tapi dia tak buat atas kerusi. Dia buat model duduk atas batu. Di tepi tasik ke laut ni? Tasik kot. Tasik kan? So Tasik. dia ubah orang duduk atas batu di tepi tasik. So dia lakar perkara tersebut. Tapi berbeza lah. Awak tengok lukisan ni sebenarnya nampak sama, tapi lain tau. Kaki posisi lain, dia ubah. Okey, buat secara simple saja, rough sketch. Buat macam ni, beberapa lukisan sampailah awak temui lukisan yang paling awak nak ikut. Katakan yang ni, dia tengok yang ni paling okey. Buat semula secara kasar tapi campur sikit warna. Cikgu. Siapa yang Silence dah masuk. Okey, silence dah masuk. Dah masukkan dah. Okey, so sekejap. Boleh tutup mic. Cikgu punya laptop dia bergegar.
Okey dah. Biji pas. Tutup mic Letup. Tolong tutup mic. Siapa yang buka tu? Okey, cikgu teruskan. So, pilih mana-mana lakaran rough sketch yang awak rasa sesuai, yang paling sesuai, yang paling cun awak rasa. Lepas tu tambah sedikit warna. Kalau awak nak pakai warna, cikgu tak hadkan. Awak tak nak pakai warna pun tak apa. Tapi masa awak buat karya sebenar, kena ada tone lah. Pakai pensel. Kena ada tone gelap, tone cerah, tone sederhana. Okay? Alright. So, yang ni semua dalam satu A4 sahaja. Satu A4 sahaja semua ni. Ini adalah orang panggil planning. Awak plan awak punya lukisan, macam mana dia punya hasil dia akan, macam mana hasil dia nanti, semua dari segi awak merancang ni. Eksplorasi. Okey, kita pergi kepada ekspresi. Okey, cikgu laju sangat ke? Setakat ni faham tak? Faham. Okey. Okey, Sailesh baru masuk. Tak apa Sailesh, mana yang awak terlepas tengok, nanti cikgu akan post video Google Meet ni dalam grup, okey? Hari ni cikgu tak lupa untuk rekod. So boleh tengok balik dari mula. Vimal. Okey, saya pergi kepada ekspresi. Okey, ekspresi seni ni kesinambungan daripada eksplorasi. Bila awak dah hasilkan satu rough sketch yang simple, kita akan hasilkan yang sebetulnya dalam bentuk yang lebih besar lah. Okey. So, yang ni dia menunjukkan alat dan bahan yang digunakan. Tak semestinya guna soft pastel ni. Tak ada soft pastel pun tak apa. Guna pensel warna pun boleh. Tak nak guna warna pun tak apa. Guna pensel 2B semata pun cikgu benarkan. Tapi kalau guna pensel je, awak kena ada tone lah. Tone gelap, tone cerah. Okey. So, kita tengok ekspresi. Okey, dia hasilkan di atas kertas A4. Okey, hari tu cikgu ada minta korang beli file tak? Saiz A4. File apa ya? File saiz A4 je. Ada. Cikgu, duit tak ada lah cikgu. Tak pernah itu. Nah, PIBG bayarkan untuk kita orang. Okey, contoh macam ni. File ni dia ada plastik. File yang ada plastik, awak boleh masukkan karya-karya dalam tu. Ada tak cikgu suruh beli? Tak ada. Tak ada eh? Lupa. Ada juga ada. Ada lah cikgu. Diam. Ada lah cikgu. Bising. Sebab ada ni, kawan-kawan awak yang cakap adalah tu. Mungkin awak tak masuk kelas kot. Okay. So, file tu digunakan untuk masukkan semua karya daripada bab 1 sampai bab akhir nanti. Itu sebagai markah PBD awak. Okay, markah band. Okay, so untuk bab 1 hari tu, kita buat seni bina rumah. Sepatutnya awak dah siap satu poster bermaklumat. Siap saja poster tu, awak terus print. Ataupun kalau awak lukis, terus masukkan dalam file yang cikgu tunjukkan tadi. Bab 1. Untuk bab 2, yang ni lah yang cikgu tunjukkan lukisan ni. Yang ni, kertas A4 ni awak akan masukkan dalam file tadi. Okey. So, yang ni awak perlu lukis atas kertas A4. Jangan lukis atas buku. Kalau buku nanti awak koyak, tak kemas. Yang bahagian koyak tu awak kena potong cantik-cantik. So, baik lukis terus atas kertas A4 kosong. Okey. So, lakar semula lukisan awak tadi. Yang ni, mana tadi? Lukisan yang ni, lakar semula secara besar. So, awak kena besarkan dia punya skala supaya muat A4. Kemudian, barulah awak mula warna dan tambahkan tone bagi dia lebih detail, bagi lebih cantik. Okey? Okey, cikgu nak nyatakan kat sini, tak semestinya realistik tau. Sekarang ni, awak dah form 5.
So, awak boleh pilih aliran mana yang awak nak ikut. Tapi untuk SPM, realistik lah. Untuk tajuk seni lukisan ni, bebas. Awak nak buat aliran kubisma ke, yang bersegi-segi ke, abstrak ke, terpulang untuk tajuk bab 2 ni. Okay, untuk SPM nanti memang kena realistik, kena real, nampak betul-betul macam manusia betul. Cikgu lag ni. Untuk bab 2 ni bebas. Cikgu bagi kebebasan kreativiti awak nak nampak macam apa? Macam kartun pun boleh. Kalau awak tengok kalau siapa yang masuk kelas cikgu sebelum ni, ada satu aliran ni dia lebih kepada kartun. Kalau macam tu saya lukis orang lidi je lah. Orang lidi boleh. Orang lidi. Okey, macam ni kan. Roy Lichtenstein. Dia punya karya dia kebanyakan macam komik kalau awak tengok ni. So ikut awak, tapi pastikan awak tahulah aliran apa yang awak buat karya ni. Adakah seni optical illusion ataupun adakah seni kubisma. Itu kena tahu. Cikgu kalau orang lidi boleh orang lidi. Orang lidi, kalau awak berfikir 5 jam untuk hasilkan orang lidi tu, cikgu boleh terima lah. Saya bulat. Untuk lepas tu hasilkan dah satu siap. karya seni ni bukan semudah macam tu. Dia mesti memerlukan pemikiran. Awak rancang benda tu. Bila awak rancang, dia akan jadi mahal lukisan awak. Walaupun orang lidi. Kena ada maksud di sebalik lukisan awak tu. Kenapa awak buat orang lidi? Adakah ia bermaksud sesuatu yang isu semasa? Cikgu kalau buat orang lidi mesti ada maksud. Mungkin dia membawa maksud kepada orang yang anoreksia. Pernah dengar Orang tak lidi? penyakit anoreksia? Tak pernah cikgu. Okey, penyakit anoreksia, kejap saya Google supaya awak nampak. Okey, ni penyakit anoreksia. Orang ni dia rasa dia terlalu gemuk. So dia Kurus kurang lah. makan. Dia tak makan. Sampai dia jadi tahap kurus sangat-sangat. Ini adalah penyakit anoreksia. So kalau awak masukkan penyakit anoreksia ni dalam lukisan awak yang orang lidi tu, dia akan jadi hasil karya yang bernilai lah. Yang tu cikgu terima. Tapi kalau sekadar lukis macam tu tak ada maksud, itu tak boleh lah. Okey, so setakat ni faham ke sampai ekspresi tadi? Untuk Faham. Okey. So Kena macam lukis kat paper. alright. So okey, cikgu minta sebelum ni awak siap saja lukisan terus hantar kat cikgu kan? Hasil dah siap terus hantar hasil. Okey, untuk kali ni awak kena tunjukkan 2 kali. 2 kali hasil awak. Okey, yang pertama mana tadi? Yang pertama awak kena tunjukkan saya yang ni. Awak punya perancangan sebelum awak buat yang ekspresi. Sebab kadang-kala bila awak rancang sesuatu, ada benda yang perlu diperbetulkan. Jadi cikgu kena betulkan dulu, baru awak boleh teruskan dengan ekspresi yang hasil terakhir. Okey? So ini kali pertama awak kena tunjuk yang ni. Bila agaknya boleh tunjuk tu? Hari ni hari Jumaat. Hari Ahad ke Isnin ke boleh ke tunjuk yang ni? Senyap terus. Boleh kot. Boleh kot. Okey, tak apalah. Bila-bila awak free, awak Cikgu saya boleh tunjuk hujung tahun. hujung tahun janganlah. Itu lama sangat tu. Aduh. Tu cikgu pun dah tak ada kat sini ni. Cikgu gimana? Tak ada apa-apalah. Okey, so tadi yang ni sebelum untuk ekspresi mana tadi? Ekspresi ni yang ni awak kena hantar hari Khamis depan. Ataupun nak buat hari Jumaat.
Macam ni lah, minggu depan cikgu tak buat kelas. So, Jumaat depan awak hantar ni, kita akan buat sesi kritikan dalam grup sahaja. Okay, so bila hari Jumaat awak kena hantar ekspresi ni, sebelum Jumaat awak kena hantar yang ni dekat cikgu. Yang ni hantar secara personal lah, awak message secara personal. Nanti hari Khamis cikgu akan, sekarang ni cikgu kalau awak perasan grup PSB cikgu hadkan kepada admin saja kan. Cikgu rasa cikgu hype. Habis tu cikgu cakap seorang-seorang, kita nak balas macam mana? Cikgu cakap seorang, kita orang sebab diam. cikgu nak elakkan itulah biasanya awak akan mengarut dalam tu kan. So saya nak hadkan supaya maklumat yang penting tak ke atas. Okey, tapi untuk hari Khamis depan cikgu akan buka semula untuk awak hantarkan awak punya hasil karya. Saya akan bukakan. Masa tu baru awak boleh. Okey? So jangan jangan mengarut-arut lah masa tu. Okey, hantar karya sahaja. Okey, hari Khamis. Okey, so yang ni hantar sebelum hari Khamis lah. Hantar kat cikgu secara personal. Okey, yang ni nanti hantar dalam grup. Yang ni. Hantar hari Khamis lah, cikgu buka Khamis malam, Jumaat hantar pun boleh. Tapi Jumaat cikgu nak buat kelas. So hari Khamis lah hantar yang ni. Okey. Rasanya itu sahaja kot ekspresi. Okey, untuk apresiasi nanti dalam grup hari Jumaat minggu depan. Okey, nota ada beberapa murid yang dah hantar kat cikgu. Alhamdulillah, bagus sangat-sangat. Nota tu gunanya untuk awak exam nanti, awak akan rujuk nota. Sebab masa tu mungkin buku teks akan dipulangkan. Okey, jadi itulah nota tu tak kisah. Awak nak buat guna pensel berwarna boleh, nak guna highlighter boleh. Asalkan awak minat untuk membaca apa yang tulis. Ikmal lah selalu mengarut. Itulah Ikmal lah. Ayat atas saya pula. Apa ni? Nama bukan main macam-macam lah. Tengok kat chat tepi ni pun korang dah mengarut kan? Okey, tak apa. Asal pula? Okey, ada soalan sebelum cikgu akhirkan kelas kita hari ini? Sebab cikgu pun ada Google Meet lain lepas ni. Okey, ada soalan Tak ada tak? cikgu. Tak ada cikgu. Kanang dia sorry. Ikmal ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okey, siapa yang terlepas nanti Cikgu? cikgu akan masukkan video dalam grup. Nanti awak boleh rujuk semula. Okey, Okey, sebelum keluar kelas, sila tulis nama penuh dan kelas di bahagian chat. Dan boleh left kelas hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Apa buat? Sama-sama. Sama-sama. Lancar kau sama-sama. Awal lah je. Cikgu, Ya. saya ada pick up line. Kejap tak nampak. Saya off dulu. Saya ada pick up line. Pick up line lah. Cikgu ingatkan. Yes. Apa Tak dia apa, Wana? semua dah. Okay. Apa beza study dengan cikgu? Study? Study. Sardin. Tak tahu? Sardin. Tak jap. Sardin dalam tin, cikgu. Dalam hati saya. Alalala. Mililah. Okey, lepas cikgu. Alright.
Faris ada problem ke nak tanya cikgu? Boleh je kau nak tanya apa-apa. Subscribe.